yang pertama, skop perbahasan usul ahkam. Skop perbahasan utama usul ahkam ialah tentang kaedah-kaedah umum yang digunakan oleh ulama untuk istinbat hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dia usul ahkam. Itu tentang kaedah-kaedah umum, apa cara, apa kaedah yang digunakan oleh ulama untuk istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Jadi kalau tak ada kaedah-kaedah ni, tak boleh, tak layak seorang tu untuk istinbat hukum. Ini kita akan belajar nanti dalam usul ahkam. Kita punya fokus perbincangan, maudhu', skop yang kita bincang ialah tentang kaedah apa yang digunakan untuk mengeluarkan hukum. Yang kedua ialah membahaskan berkenaan dalil-dalil syarak dan kaedah yang dibuat untuk menunjukkan satu hukum berkaitan perbuatan mukallaf. Okey, kita dah belajar dulu. Fiqh itu ialah iaitu af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf yang dapat dikeluarkan daripada dalil-dalil yang terperinci. Maka dalil-dalil syarak dan kaedah ni dalam usul ahkam yang kita fokuskan ialah dalil-dalil. Apa dalil syarak dan kaedah yang dibuat untuk menunjukkan satu hukum berkaitan perbuatan mukallaf. Apa dalil yang ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi kita akan jumpa nanti dalil syarak itu. Dalil sembahyang apa dia, dalil puasa apa dia, dalil haji apa dia, banyaklah, dalil kahwin apa dia, dalil hudud apa dia. Sebab semua ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okey. Kemudian yang ketiga, skop usul ahkam juga membahaskan dalil hukum yang disepakati. Ya, dalam bahasa Arabnya istilah usul ahkam yang usul fiqhnya ialah dalilun qat'iyyun. Dalil yang qat'i. Dalil qat'i ini putus, tak boleh kita nak berijtihad. Dia dah sebut idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila diseru pada hari Jumaat maka sembahyang Jumaat. Dia tak boleh ubah hari Sabtu, hari Ahad, tak boleh. Sebab dah jelas qat'i. Dalil tu mengatakan Jumaat, bukan hari lain. Okey. Dan dalil yang tidak disepakati. Tapi ada juga dalil yang zanni ataupun yang tidak disepakati. Ataupun dalil yang double meaning, ada makna lain. Macam kita belajar aula mastumun nisa. Kamu bila dah wuduk, kemudian antaranya bila kamu sentuh perempuan. Jadi sentuh perempuan ni ada double meaning. Ada makna sentuh je lah. Bila sentuh je, batal lah wuduk. Tapi sentuh juga makna berjimah, bersetubuh. Jadi bila ada double meaning, maka itu namanya dalil yang zanni. Tak putus. Nak katakan dia sentuh, ada juga makna lain. Kalau kita nak katakan makna setubuh, dia juga makna sentuh je. Maka disitulah ruang untuk ulama berijtihad. Jadi dalil zanni boleh ijtihad, dalil qat'i tak boleh ijtihad. Jadi ada tujuan atau fokus ilmu usul ahkam ni bahas dalil yang qat'i dan membahaskan dalil yang zanni, serta jalan yang seharusnya dilalui apabila terdapat dan berlaku pertentangan antara zahir nas Al-Quran dengan sunnah. Kalau berlaku pertentangan antara zahir Quran dan sunnah, maka itu juga zanni. Contohnya Quran kata fa idza quri'al Quran fastami'u, bila dibaca Quran dengar, wa ansitu diam, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati.
Tapi dalam sana dalam dalil hadis mengatakan man lam yaqra bi Fatihatil Kitab la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang tak baca Fatihah. Jadi ini macam berlaku percanggahan. Imam baca Fatihah, Quran suruh diam, kita pun diam. Imam baca surah, Quran kata diam, kita tak diam, kita baca Fatihah. Sebab hadis kata kalau tak baca Fatihah tak sembahyang, tidak dianggap sembahyang. Jadi kita juga baca Fatihah, walaupun sepatutnya kita kena diam. Quran suruh diam, fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan diam. Tapi kalau kita dengar dan diam, kita tak baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang tak baca kitab. Maka sebab itulah ini zanni, jadi zanni. Bila zanni, ulama pun berijtihad. Syafi'i kata kita kena pegang hadis. Hanafi, Maliki, Hambali kita pegang Quran. Sebab pertentangan antara zahir Quran dan zahir hadis membawa dari itu jadi zanni. Bila zanni, maka boleh berijtihad. Okey, jelas Kalau dia tak jelas tanya Yang ke di antara dalil yang dibahaskan dalam ilmu usul ahkam ialah al-qiyas. Termasuk juga dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati qiyas. Selain Quran, hadis, qiyas. Al-qiyas dan kehujahannya. Bila kita bicara tentang qiyas, atau kita bicara dadah dadah kita kiaskan dengan apa? Kita akan belajar dalam usul ahkam ni tentang kedudukan qiyas dan kehujahannya. Maksud hujah wajib beramal dengan qiyas. Apa dalilnya? Quran kata apa? Hadis kata apa? Ulama kata apa? Ini kita akan bincang nanti. Illah dan landasan qiyas. Kita akan bicara tentang illah. Kita nak kiaskan dadah dengan arak, apa illahnya? Apa reasonnya? Apa qarinahnya? Maka illahnya ialah memabukkan, hilang akal, merosakkan badan, berlaku pergaduhan. Jadi dalam arak begitu, dalam dadah pun begitu. Maka illah itu menyebabkan membolehkan kita mengkiaskan hukum yang telah ada dalam Al-Quran dengan hukum yang belum ada. Jadi kita kiaskan hukum yang tidak ada dalam Quran kepada hukum yang ada dalam Quran, sebab illahnya sama. Dan juga landasan al-qiyas. Apa benda yang boleh dikias, apa benda yang tak boleh dikias. Ada kias yang betul, ada kias yang fariqah, kias yang tak betul. Okey. Ijma' ulama. Okey, selain Quran, hadis, qiyas, ijma' ulama. Ijma' ulama bagaimana kedudukannya? Adakah sama dia seperti Quran dan hadis, ataupun dia sumber yang diperselisihkan? Kemudian kita akan jumpa masalih al-mursalah, iaitu kemaslahatan umum. Masalah mursalah ini dalil yang ikhtilaf, sumber yang diperselisihkan. Ada ulama pegang masalah mursalah, mazhab. Ada mazhab tak pegang. Begitu al-istihsan, ada mazhab pegang al-istihsan. Berdasarkan hadis, man ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh orang Islam itu sebagai baik, maka ia di sisi Allah dianggap baik. Tapi ada ulama pegang, ada ulama sebagai mazhab pegang, sebagai mazhab tak pegang. Serta kedudukannya dalam menetapkan hukum syarak. Nanti kita akan huraikan cara terperinci dalam menetapkan hukum syarak. Ini istihsan. Jadi secara umumnya yang sepakat ulama ialah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun istihsan, masalah mursalah dan lain-lain,
jumpa dia kaedah-kaedah fiqh, sadul zara'i dan sebagainya, maka itu ialah dalil-dalil atau sumber-sumber yang diikhtilafkan, yang diperselisihkan, ataupun sumber-sumber yang zanni, dia tidak qat'i. Okey. Yang keempat, fokus ilmu usul ahkam menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum syarak. Jadi dia akan analisis secara penelitian, kajian yang bersungguh-sungguh, bagaimana nak keluarkan hukum syarak, dan juga membahaskan tentang kaedah-kaedah hukum syarak yang umum. Apa kaedah-kaedah yang kita nak pakai? Biasanya kaedah kita Quran, rujuk hadis, ijma', qiyas, dan juga dalil-dalil yang lain. Kemudian istimbat hukum, bagaimana nak istimbat hukum daripada dalil-dalil nas serta beramal dengannya. Macam mana nak cara istimbat hukum? Jadi tak cukup kita baca Quran, baca terjemah, kita keluar hukum. Tak cukup. Contohlah kan, kalau kita ada satu metod pembelajaran Quran yang orang umum ikut, Al-Quran secara harfiah. Jadi kita taklah menghalang, tapi tidak cukup dengan belajar Quran secara harfiah kemudian mengajar orang. Ilmu alat, ini kita belajar ilmu alat ni, dia tak belajar, maka akan menyebabkan tafsiran atau istimbat yang salah. Contohnya, hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Hurimat, telah diharamkan, alaikum, ke atas kamu, al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, dan daging khinzir. Oleh kerana belajar secara harfiah, tengok yang diharamkan apa dia? Maitah, bangkai. Yang kedua, ad-damu, darah. Yang ketiga, lahmul khinzir. Lahmu tu laham, khinzir tu khinzir lah, babi. Jadi Quran kata yang haram ialah daging babi. Jadi bila daging babi, yang lain tak haram. Bulunya, apa lagi? Lemaknya, tulangnya, bisa saja Pak. Ini mazhab Usin Bandung di Indonesia. Dan kita tak ada ikut mazhab Bandung, tapi oleh kerana kita menganggap kita pandai, macam sistem Islam liberal, jadi dia tak nak belajar. Jadi ini ustaz-ustaz ni, mufti-mufti ni menyekat, dia je yang boleh menterjemah Quran, dia saja yang boleh mengeluarkan hukum. Kami pun boleh, kami baca dahulu Quran, kami tahu lah. Macam orang belajar harfiah pun dia rasa dah cukup dah, dia belajar 30 juzuk tu harfiah tu, lalu dia tak huraikan, dia tak belajar ilmu alat. Maka dia kata yang haram ialah daging khinzir. Yang lain Quran tak sebut. Quran sebut daging khinzir je. Sedangkan ada kaedah-kaedah dia dalam bahasa Arab, dalam kaedah hukum. Ada namanya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Itu kaedah. Ada Quran sebut secara sebahagian, tapi maksudnya semua. Ini bahasa Arab. Kadang-kadang dalam bahasa Melayu pun ada benda ni. Macam kalau orang kata kasut Ustaz Osman dah ada tu dekat Masjid Sultan tu, berarti ada kuliah lah malam ni. Contohnya kan, apa maksudnya? Kasut yang hadir ke Ustaz Osman ada? Walaupun dia kata kasut Ustaz Osman ada tu, atau kereta Ustaz Osman ada tu, kereta Ustaz Osman ada kau kuliah malam ni. Maksudnya yang disebut sebahagian, tapi yang dimaksudkan semua. Yang disebut sebahagian daging khinzir, tapi bukan daging saja yang haram, semuanya haram. Jadi dia kena tahu ilmu balaghah, ilmu ilmu isti'arah, ilmu kinayah, ilmu bajang, majaz, mantik, badik, bayan. Jadi kalau tak belajar tu, maka dia akan istimbat secara salah. Dia kata yang haramnya ialah laham, yang lain bisa. Quran tidak kata apa. Jadi daging dia yang haram, yang lain boleh. Ini salah, istimbat yang salah. Okey. Mana tadi
Yang keempat sudah maknanya cara mulakan hukum syarak, membahaskan tentang kaedah-kaedah hukum syarak yang umum, istimbat hukum daripada dalil nas serta beramal dengannya. Jadi macam mana kita nak istimbat? Yang kelima, menjelaskan perkaitan perbezaan dilalah lafaz yang berbagai-bagai. Jadi dalam fokus usul ahkam juga termasuk ialah lafaz yang digunakan Quran tu ada di dilalahnya. Maksudnya apa yang nak ditunjukkan daripada lafaz tersebut. Kalau lafaznya begini, maka dalilnya begini, akan membawa kepada hukum begini. Seperti kedudukan dilalah lafaz khas terhadap dilalah lafaz am juga, am. Jadi ada perintah-perintah Quran yang bermaksud am. Bila itu am, mungkin di sana ada dalil-dalil yang bersifat khas. Jadi kita tak boleh pegang yang am. Kita pegang yang am je, padahal ada yang khas. Jadi kita kena tahu ini menunjukkan umum ke menunjukkan khusus. Juga kaedah-kaedah bahasa yang dijadikan dilalah oleh ulama fiqh dalam menetapkan hukum syarak. Jadi ada kaedah-kaedah bahasa seperti kalau amar biasanya menunjukkan perintah. Kalau amar tu perintah lah, menunjukkan makna wajib. Sama ada wajib buat atau wajib tinggal. Kalau larang biasanya menunjukkan tegah. Tegah menunjukkan haram. Biasanya larang menunjukkan haram. Itu ketika jumpa dalam perbincangan usul ahkam ini. Yang keenam, membahaskan tentang kedudukan dan keadaan diri mukallaf dari sudut sifat dan keadaannya. Dalam usul ahkam kita akan bicara juga benda ni, tentang mukallaf itu sendiri. Seperti baligh atau belum. Jadi mukallaf tu ada yang baligh atau belum. Jadi kalau belum, tak sama hukumnya dengan yang baligh. Jadi macam kita kan, kita orang Melayu tak apa kalau dia nak didik anaknya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nak pakai tudung, baguslah kita mulakan pendidikan daripada awal. Tetapi kalau tengok orang Arab kadang anak dia lawa dia macam anak dara dah, tapi setakat 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tak pakai tudung anak dia. Tapi bila balik je baru pakai tudung. Jadi saya tak tahulah mana yang elok pendidikan ni. Sama ada ikut secara Arab ke atau secara orang Melayu. Orang Melayu kadang 4 tahun lagi dah pakai tudung lah, 2 tahun pakai tudung lagi lah. Jadi kadang-kadang kita rasa tak payahlah susah nak pakai tu 2 tahun, 3 tahun pakai tudung. Susah kita nak urus anak tu. Belanja Arab tak ada. Anak dah 10 tahun tu kita anggap nak dara dia kan. Tapi belum balik lagi tak pakai tudung lagi. Semayang dia suruh tak pakai tudung. Cara simple cara pendidikan orang Arab. Saya tak tahu mana kesan baik dan buruknya atau kena buat kajian walaupun digalakkan kita mendidik waktu kecil. Tapi kalau ikut ada Nabi 7 tahun pertama la'ibhum sab'an. Buat main 7 tahun ni. Jadi dalam 7 tahun tak perlu kita buat untuk mendidik 7 tahun pertama ni. Dia cuma buat main ni. Wa adibhum sab'an. Kemudian barulah 7 tahun berikutnya barulah dididik. Jadi bila masuk umur 8 tahun sampai ke 14 tahun, itu waktu didikan. Jadi sesuai lah kalau nak didik semua puasa, nak didik semayang, nak didik pakai tudung. Tapi tak perlu ketat sangat lah kan. Budak kejap pakai tudung, kejap tak pakai tudung. Janganlah sampai dera dia sebab dia keluar tak pakai tudung padahal umurnya 8 tahun, 9 tahun. Tapi boleh didik lah. Didik doa, didik ucapan alhamdulillah kan. Sampai 14 tahun.
Kemudian wasahibuhum sab'an. Selepas 14 tahun, bukan waktu didik lagi dah, waktu berkawan. Jadi masa umur 8 hingga 14, bapak boleh paksa anak, jom pergi masjid, jom sembahyang berjemaah. Tapi bila umur 14, 15, nak paksa macam tu dah tak guna dah. Caranya kena cara friend. Tepuk-tepuk bahu dia, jom ikut ayah, temankan ayah sembahyang. Dia tak boleh pakai arahan lah ketika tu ya. Jadi friendly, friend. Ayah tak ada kawan lah, nak pergi masjid, jom temankan ayah. Itu cara itu ya. Jadi artinya dalam usul ahkam ni, belajar bab tu. Kalau balik macam mana? Kalau belum balik macam mana? Jadi maksudnya, kalau belum balik tidaklah wajib. Contohnya kalau kita didik anak, bagus didik anak tu subuh bangkitkan dia sembahyang, kan? Tapi dalam keadaan tertentu kita musafir, balik pukul 4 contohnya, anak tu pun tidur, dia baru 8 tahun, 7 tahun, tak apalah, dia penat sangat, tak langsung. Sebab apa? Sebab dia belum balik lagi. Sebab fiqah tak berdosa lagi orang tak balik ni. Okey, masalah lupa, kita juga lupa. Mak mentua saya umur dah 80 lebih kot. Nak beri Datuk Bakar juga. Kena sangat Datuk Bakar tu, anak Tok Guru dia, Ustazah. Kalau sebut Ustazah Wok dekat Sungai Cu tu, seorang je kenal orang. Dulu Ustazah tak ramai dekat Dulu Selangor, tapi dah selalu lupa. Tanya saya banyak kali kan, duduk dengan saya kan, lupa. Tandah pun kena tulis, nak panah tandah sana semua, lupa. Dah sembahyang dah tanya lagi, dah sembahyang lagi, lupa. Jadi apa kedudukannya orang yang lupa macam ni dalam fiqh? Kita bicara ni, tersalah, tersilap, tertambah rakaat, sembahyang berulang kali, apa hukumnya? Gila, apa hukumnya? Dan lain-lain. InsyaAllah ya tuan-tuan ya, kata-kata sekian. Kita ni Alhamdulillah ya, kalau kita rajin belajar macam ni, rajin baca Quran, insyaAllah kita tak nganyung tak lupa. Kena teruskan belajar nak sampai mati, insyaAllah ya. Sebab bila umur kita ni lanjut, memang Tuhan dah kata, wa man nu'ammirhu nunakishu fil halqa. Surah apa tu? Asyari, wa man nu'ammirhu nunakishu fil halqa. Apalah yang kena surah Yasin Yasin. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakisu fil halqa, kami terbalikkan kejadiannya. Kejadiannya itu macam budak-budak balik. Budak-budak perlu diasuh, perlu dibimbing, perlu dijaga, dirapati selalu. Bila dah umur dah lanjut, kena tinggal pun dia takut. Dia tanya Along mana, tanya takut, dia bimbang dia macam dia kecil. Jadi mana cerita tadi? Itu juga dibincangkan dalam kaedah fiqh. Macam sembahyang Jumaat. Tapi keadaan sekarang ni ialah keadaan kita terpaksa duduk di rumah, tak boleh keluar, terpaksa sembahyang Jumaat 40 orang je. Sekarang dah berapa? Dah lebih kot. Tak boleh lebih. Jadi yang dapat kad je lah ya. Yang dapat kebenaran je lah pada pergi sembahyang masjid. Yang tak dapat, pastilah tak sembahyang, main ke rumah je lah. Itu ada dalam fiqh ya. Kita akan belajar benda ni. Okey. Ya. Dilalah tu boleh tak kita katakan sebagai makna yang tersurat dan tersirat? Dia lafaz punya makna kan, kita dilalah tadi kan? Boleh pakai, tapi memang tak tepat lah. Sebab itu ada perkara-perkara yang kita tak payah terjemahkan. Kita pegang dia sebagai istilah yang dapat dipahami oleh orang ilmuwan saja. Sebab dilalah ni asalnya menunjukkan, ayat ni menunjukkan ni, ayat ni menunjukkan ni. Jadi kalau nak pakaikan istilah Tuan Haji Syahri tadi, makna tersurat dan tersirat, boleh pakai, tapi dia
tidak jamek dan tidak manik. Kita kena belajar ya. Dalam bahasa Arab ni, kalau kita nak takrifkan sesuatu, dia mestilah jamek dan manik. Jamek ni mula-mula umum, terangkum semuanya. Tapi kena ada manik. Manik ni bila masuk pada manik, maka dia tak boleh, benda lain tak boleh masuk. Contoh ya, kalau saya takrifkan apa dia Masjid Negeri Islam atau Masjid Sultan Salahuddin, maka saya kata Masjid Sultan Salahuddin ialah tempat umat Islam beribadat, berhimpun, semayang lima fardu dan semayang Jumaat. Kalau tak ada itu jamek, masih masuk semua masjid tu masuk lagi. Kemudian saya masukkan lagi, terletak di Shah Alam. Termasuk lagi, masuk lagi masjid, macam-macam masjid di Shah Alam kan, masuk lagi. Tapi yang diasaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Shah, mungkin masjid lain tak masuk, tapi masuk lagi. Masjid Negeri masuk, masjid apa, Pulau Indah apa, dan beberapa masjid lagi masuk lagi. Tapi macam apa? Section itu lah. Enak. Tapi bila disebut yang dibina tahun sekian, jadi mungkin ada masuk lagi yang masuk. Kemudian disebut lagi tentang yang masjid yang terbesar di negeri Selangor, mungkin juga ada masuk kemudian diresmikan sekian, kemudian imam pertamanya, siapa imam pertama saya lupa dah ya. Pada ketika itu tak masuk masjid-masjid dah, masjid-masjid lain. Jadi artinya manik. Itu dah jadi manik. Jadi bila kita dapat takrif daripada jamek kepada manik. Jadi kalau kita buat tadi tersirat dan tersurat, dia jamek, tapi manik tidak ada. Faham tak jadi? Jadi bila kita nak takrif, jadi makna keseluruhan dan makna khusus. Boleh lah, tapi takrifnya tu memang tak boleh cara lain dah. Memang dia begitu kaedah dia. Kena hafal istilah tu ya. Bila kita nak takrif orang, maka kita kena apa? Kena jamek dan manik. Macam saya katalah, anak murid Ustaz Osman terdiri daripada orang-orang yang dewasa, yang berpengalaman. Semua masuk ni. Semua masuk. Tapi bila saya nak takrifkan, satu orang, contohnya seorang anak murid saya itu memang dia berumur, berpengalaman, menceburi berbagai bidang-bidang, dan dia adalah mantan wakil rakyat. Pada ketika itu siapa yang masuk? Bila saya sebut mantan wakil rakyat, siapa dia cari? Kalau saya keluarkan perkataan tu, Datuk Bakar je lah kan, yang mantan wakil rakyat. Orang lain tak masuk. Mula tu semua masuk, murid Ustaz Osman masuk. Tapi bila sebut mantan SUK, siapa dia? Datuk Ahmad Isnin. Orang lain tak masuk. Jadi itu namanya manik. Itu namanya manik. Dia jamek asalnya manik. Macam ya? Macam tulis soalan. Ya, saya boleh. Dalil qat'i ialah yang disepakati. Ya. Dalil tafsili yang diyakini. Dalil zanni. Tafsili bukan, tafsili dalil yang terperinci. Terperinci. Tafsili terperinci. Jadi adakah sama dalil tafsili dengan qat'i? Dalil tafsili itu ialah umum. Adapun dalil qat'i ialah khas, khusus. Jadi tafsir itu qat'i dan zanni berada di bawah tafsili. Nampak? Berarti dalil tafsili kat atas, cabang kat bawah dia ialah dalil qat'i dan dalil zanni. Jadi dalil tafsili itu ialah yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Jadi ada dalil qat'i yang merujuk kepada dalil mukallaf, dalil, dan ada dalil yang zanni. Kalau dalil qat'i, artinya ulama tak boleh ijtihad lagi dah. Tapi kalau zanni, maka ulama boleh berijtihad.
Kalau ulama boleh berijtihad, maka pada ketika itu maka timbullah ikhtilaf, perselisihan pendapat. Yang qat'i tak ada, yang tak boleh berlaku perselisihan pendapat. Tapi yang zanni boleh. Okey? Ini saya tadi. Jadi dekat tu kan. Dalil juz'i, dalil juz'i, dan dalil zoni. Adakah dua-dua itu boleh katakan sama? Dalil juz'i ialah 60 atau 70% boleh dipakai. Dan dalil zoni ialah tidak disepakati. Okey. Perkataan dalil itu sendiri pun mesti diurai. Yang dimaksudkan di sini, dalil, kalau kita kata dalil zanni, dia merujuk kepada masadirut tasyri'iyah, sumber-sumber syarak. Iaitu saya kata tadi, kalau Quran, kalau hadis, kalau ijma', kalau qiyas, itu namanya dalil qat'i. Bukan dalil, tapi sumber hukum. Jadi dalil qat'i pertama makna sumber hukum. Dalil yang kedua, dalil qat'i kedua, itu yang berhubung dengan dilalah tadi. Itu nas-nas yang menunjukkan dalil. Macam dalil min yaumil jumu'ah, itu dalil qat'i. Kemudian kalau kita pergi pada dalil zanni, dalil zanni yang pertama bermaksud ialah sumber hukum syarak yang berstatus zanni. Apa dia? Iaitu istihsan, al-masalah mursalah, apa lagi, sadr zara'i dan sebagainya. Ini ialah dalil zanni yang bermaksud masadir, sumber-sumber hukum. Dalil zanni yang bermaksud kedua ialah dia bermaksud nas-nas, sama ada Quran ke hadis ke asar ke, yang menunjukkan kepada satu hukum. Jadi ada ketikanya dalil itu bermakna sumber hukum. Ada ketikanya dalil itu menunjukkan ialah ayat-ayat Quran, hadis-hadis, pendapat ulama yang boleh dipegang, yang boleh digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu hukum tertentu. Boleh jelas ya, Tuan Encik ni? Kadang-kadang perkataannya sama tapi tempatnya lain. Dalil tapi makna masadir. Dalil menunjukkan Quran, hadis dan sebagainya. Okey? Kita teruskan. Ustaz nak tanya. Boleh. Okey, iktilaf tu dia terjadi disebabkan oleh dalil-dalil yang zanni. Ya. Jadi dalil zanni itu sendiri, adakah ia wujud daripada macam ayat-ayat Al-Quran yang telah dimansuhkan tapi masih terdapat di dalam Al-Quran, dan juga hadis yang telah dimansuhkan mengikut zaman ia disabdakan? Okey. Apabila dalil itu termasuk dalam yang telah mansuh, sama ada mansuh hukumnya ayat yang masih ada, maka dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh digunakan untuk istimbat hukum. Tapi masih ada dalam Al-Quran, Ustaz? Betul. Masih ada Al-Quran, tapi bukan untuk dipakai hukumnya. Masih ada dalam Quran, hanya boleh dibaca, mendapat pahala. Itulah sebabnya apabila terjadi penterjemahan secara harfiah, dia akan menjadi lebih keliru. Ya, betul. Sebab itu di antara ilmu untuk istimbat ialah ma'rifatun nasikh wal mansukh. Dia mesti tahu mana nasikh, mana mansukh. Dan dalam disiplin nasikh mansukh ni, dalam fiqh belajar, dalam hadis belajar, dalam ulumul Quran juga belajar. Jadi sebab itu kita kena belajar ilmu ni. Dulu kita sempat belajar ulumul Quran secara ringkas ya. Ilmu kita tu setakat peringkat diploma atau sekolah menengah. Jadi sepatutnya kita kena tahu mana seluruh ayat nasikh, seluruh ayat mansukh dalam Al-Quran. Jadi yang kita nak urai, nak istinbat ayat yang nasikh, iaitu yang memansuhkan.
Adapun ayat yang dinasihkan, maka tidak boleh dipegang. Kalau pegang, ya. Tapi kalau macam hadis kita tak nampak sangat yang mana mansukh dan yang mana nasih. Ini sebab umpamanya contoh hadis yang menyatakan kita tak boleh nak berdiri ke apa bila ada pemimpin jenis, sedangkan Rasulullah Tak boleh hadis yang tak boleh. Tuhan tu ketika yang mana Ustaz? Saya tak dengar tadi, tak boleh apa? Hadis yang tak boleh apa? Yang kita macam kita nak menghormati pemimpin tu, kita tidak perlu nak macam berdiri, sedangkan Rasulullah berdiri waktu ada pemimpin Habsyah masa tu. Habsyah, Raja Habsyah. Jadi bila di situ terjadi, kita tak perasan yang mana satu sebenarnya yang kita nak ikut. Maka di situlah baru datang zanni. Ya. Ada orang yang mentarjihkan hadis qauliyah lebih kuat daripada hadis fi'liyah. Cakap Nabi, la taqumu kama yaqumul a'ajim limulukihim. Jangan bangkit berdiri menghormati orang macam orang ajam menghormati raja-raja mereka. Ini cakap Nabi. Tapi perbuatan Nabi berdiri menghormati Raja Habsyah. Maka orang yang mentarjihkan perbuatan di atas perkataan, maka dia kata tak salah sebab Nabi buat. Orang yang mentarjihkan perkataan daripada perbuatan, maka dia kata tak boleh. Jadi ada ulama yang meletakkan hadis ini dalam keadaan mentarjihkan. Ada ulama menghimpunkan kedua-dua hadis ini supaya tidak ternasah salah satu hukum daripada hadis tersebut. Jadi maka dalillah timbullah ijtihad ataupun zanni di situ ya. Tapi hukum ikut jugalah ya. Kalau Syafi'i lain cara tarjih dia, cara istinbat dia. Jadi nak dikatakan hadis ni tak tahu, tak nampak dia punya mana yang nasih dan mansukh atau mana yang kita nak pakai, tidak juga. Bagi kita yang tak mahir hadis, kita tak nampak lah. Tapi bagi orang yang bergelumbang dengan hadis dan ulumul hadis, maka dia akan nampak hadis ni nasih, hadis ni mansukh, hadis ni kuat, hadis ni tak kuat ya. Jadi kalau kita tak nampak tu kerana kita tak bergelumbang dengan disiplin itu ya. Itu je lah ya. Jadi kita pun belajar ni pun bukan nak jadi pakar macam pakar hadis ya. Jadi kita nak belajar konsep-konsep yang besar saja supaya kita tidak tersesat dalam berijtihad ataupun dalam istinbat. Okey. Kasih Ustaz. Mana tadi? 7. Ketujuh. Membahaskan berkaitan hukum-hukum syarak berserta dengan tujuannya. Tujuannya, bahagiannya, rukhsah dan azimah. Okey, jadi bila kita cakap hukum syarak, ada orang terima hukum syarak tu begitu saja. Ada orang memahami hukum syarak dengan mengambil maqasidnya, ya, tujuan syarak ya. Jadi contohnya orang lelaki diharamkan pakai emas. Emas. Bagi orang pegang pada teks, semua orang lelaki hatta terima pingat emas tu ya, haram hukumnya. Sebab orang lelaki tak pakai emas. Apa lagi? Tetapi bagi orang yang memahami maksud syariat, lain. Allah larang lelaki pakai emas kerana apa? Kerana jangan berhias, jangan mencantikkan diri macam orang perempuan. Apa dia tanya tadi? Saya tak boleh dengar. Menyamai perempuan. Menyamai perempuan dan mengambil sifat perempuan kepada kita. Itu tak boleh. Jadi kalau orang sekadar orang letakkan kat leher kerana dipingat emas, itu tidaklah haram. Gigi emas. Gigi emas ada tujuan, tidak haram sebab bukan nak mencantik-cantik. Dan jarang pula orang pakai apa tu pingat emas tu merata-rata ya. Dia pergi pasar pakai pingat emas, tak ada lah kan. Orang kata mereng kan. Dia pakai tu masa tu je. Lepas tu dia lipat masuk poket dia. Kan?
Jadi dia bukan pakai tu kerana nak berhias. Itu hanya satu penghargaan. Ya? Kalau betul emas lah. Tapi ada juga pegang emas, tapi bukan emas pun, perak je sebenarnya kan. Tapi kalau emas pun tak salah. Tapi biasanya pegang emas tu pun dia bukan emas seluruhnya, dia disalur je, disadur dengan emas kan. Jadi kalau bagi orang yang berpegang pada maqasid, dia tak pakai tekstual semata-mata. Yang pegang tekstual ni disebut sebagai mazhab Daud Zahiri, termasuk juga sebahagian Wahabi. Dia pegang tekstual. Jadi bila pegang tekstual, dia tak nampak tu maksud suruhan Nabi itu, maksud suruhan Quran itu, ataupun maksud larangan hadis, atau maksud larangan Quran tu. Dia tak nampak. Dia tak peduli. Yang penting Nabi suruh, buat. Nabi larang, jangan buat. Jadi sebab sekarang ilmu fiqh pun berkembang, maka sudah ada namanya fiqhul maqasid. Fiqh maqasid. Jadi kalau orang tak belajar fiqhul maqasid, sebab itulah dia akan persoalkan SOP, persoalkan tentang penghadan, pembatasan bilangan semayang Jumaat, semayang ni. Sebab dia tak tengok maqasid. Orang SOP tu dia keluarkan, apa maksud dia? Kan? Maksudnya nak menyelamatkan nyamuk, menyelamatkan orang. Ni penyakit menular. Kalau dia pegang maqasid, maka dia boleh terima. Tapi kalau dia tak pegang maqasid, apa ni pandai-pandai mufti ni? Tuhan suruh sembahyang Jumaat, semua Islam mesti sembahyang Jumaat. Nabi kata 3 kali tak sembahyang Jumaat, fasik. Ya. Tiba-tiba mufti ni tak benar kita sembahyang Jumaat. Tapi kalau orang tahu maqasid, dia maksud larangan tu apa dia. Begitu juga perintah tu. Ya. Jadi kalau orang tak tahu maqasid dia, maka sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah pun wajib. Semua orang mesti sembahyang jemaah. Siapa sembahyang kat rumah tak sah. Tapi maqasid syariat mengatakan sembahyang tu supaya surau, supaya masjid yang resmi tidak kosong, jangan dibiarkan kosong. Bila kita faham ilmu maqasid, maka kedudukan sembahyang jemaah hanya fardu kifayah. Itu maksud ilmu maqasid, tujuan. Okey, mana lagi? Kemudian itu juga rukhsah dan azimah. Ada ketika dia rukhsah, macam puasa, semua orang mesti puasa. Tapi di samping rukhsah, di samping azimah tu hukum yang asal, hukum yang ketat. Ada rukhsah, ada kelonggaran. Wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Orang yang tak puasa, maka bayar fidyah aja. Ya. Kalau mak kita, atuk kita dah tua sangat, tak boleh nak puasa. Kalau dia puasa pun dia makan. Bila dia puasa balik, dia tak ingat dia makan. Dia ada. Jadi orang ni pedulilah nak puasa ke tak puasa. Sebab Nabi Allah pun kata, orang yang tak mampu puasa, bayar fidyah aja. Ini namanya kelonggaran. Orang yang musafir, boleh jamak dan qasar, boleh tak puasa. Asalnya kutiba alaikum, diwajibkan pada kamu semua. Tiba-tiba faman kana minkum maridan, bila kamu sakit, atau ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir, faidatun min ayamin ukhra, boleh ganti pada hari lain, buka ganti pada lain. Ini namanya rukhsah. Jadi kalau orang tak belajar ni, macam nak pandai Ustaz ni, boleh pula ada pula orang dibenarkan buka puasa, ada pula dibenarkan tak sembahyang Jumaat. Contohnya kan. Sebab dalam tu ada rukhsah, ada azaib, ada hukum yang ketat, ada kelonggaran. Jadi kalau tak belajar ilmu ni, semua hukum tu tak berubah. Allah kata aqimus solah Ustaz, sembahyang. Jadi tiba-tiba kita boleh jamak pula, heret pula waktu zuhur ke asar, asar ke zuhur. Tuhan kata inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ustaz jangan pandai-pandai. Tuhan kata semayang tu ada waktu tertentu. Tiba-tiba Ustaz suruh kita semayang zuhur pada waktu asar. Jangan pandai-pandai. Dia tak belajar, ada rukhsah. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, boleh. Dalam fiqh rukhsah ni, bolehkah kita berijtihad sendiri bila kita menghadapi sesuatu kesukaran tu? Contohnya kita boleh pergi kepada mazhab lain. Contohnya misal kata kita macam mana
dalam keadaan sakit. Jadi kita akan ambil pendapat-pendapat ataupun panduan-panduan daripada mazhab-mazhab lain dalam mendirikan solat. Okey. Kalau poros minah tanya kan, kalau poros minah sampai ke peringkat mujtahid boleh? Cukup. Boleh. Cukup ilmu alat dan sebagainya. Okey. Yang kedua, dalam konteks sekarang ni, kalau bukan mustahid, maka saya jawab tidak boleh. Kalau mustahid boleh. Kalau belum makan mustahid tak boleh. Apa sebab? Sebab hari ni ada handphone, ada Google, boleh hubungi ustaz-ustaz, boleh bagi hubungi mufti-mufti. Senang je, tak sampai 5 minit pun. Maka Ustaz, kenapa contohnya waktu kita sakit, kita dibolehkan untuk menjamak solat kita. Ini dalam satu kursus tentang rukhsah solat. Jadi menjamak ketika sakit tu bukan dalam dalam mazhab Syafi'i kan Ustaz? Dia bukan masalah tu. Kalau kursus tu bagi boleh, bukan kerana mazhab. Sebab fatwa telah menentukan boleh. Fatwa Selangor, fatwa negeri-negeri, fatwa kebangsaan. Jadi bukan dia berijtihad. Bukan suruh poros minah berijtihad. Dia suruh poros minah ikut fatwa yang telah ada. Jadi masalah menjamakkan ketika sakit, menjamakkan ketika melaksanakan tugas jalan raya, polis, tentera, menjamakkan kerana jadi frontliner, kita punya pakai baju PPE, maka masa tak cukup nak sembahyang, maka dia jamak je zuhur asar, itu telah difatwakan. Bukan dia suruh kita berijtihad, dia suruh kita ikut fatwa yang telah ada. Fatwa Ustaz ya? Fatwa dah ada, memang buka je fatwa kebangsaan, keluar semua tu, tak ada masalah, dah ada benda tu. Itu bukan berdasarkan ijtihad kita, benda tu telah difatwakan. Bila dia fatwakan, maka dia bukan makam ijtihad lagi. Fatwa tu dia dah disepakati, dia telah menjadi hukum. Dan fatwa pula bukan mufti Selangor seorang, bukan mufti negeri seorang. Dia telah dimesyuaratkan Azizatul Qasar. Juga kata syarak dia. Dan dia kata syarak pula bukan dia sendiri. Kadang-kadang fatwa negeri Selangor hanya mengendorse keputusan fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan kadang-kadang hanya mengendorse keputusan Majma' Buhus Mesir, Riyadh, Kuwait, Saudi dan sebagainya. Dia kena mengenal. Jadi sekarang ni dalam konteks kalau kita bukan mustahid, kita ada telefon, pakai telefon dulu, Google dulu. Kalau dah tak ada cara, nak tanya pun tak ada, kita terlantar ni, nak tak tahu orang pun tak ada, maka barulah kita boleh berijtihad. Semacam mana kita berada di hutan, kita tak tahu tentang mana arah kiblat. Kita nak sembahyang ni, puas cari mana kiblat ni. Itu pun ada panduan-panduan. Kalau kita belajar, kita ada ajar cara dia. Kalau kita kat hutan, kita nak tahu ke mana kiblat, senang aja. Ulama dulu kan ijtihad dia. Tengok arah akar. Akar tu menunjuk ke mana? Akhir akar tu menunjuk ke mana? Sebab biasanya dia akan ikut matahari. Maka dia akan tunjuk ke tempat matahari terbenam. Itulah nisbah kita ke Malaysia. Matahari terbenam itulah kiblat. Jadi kita kalau dalam keadaan ragu, tak boleh sembahyang. Mesti kita ijtihad dulu. Kalau dah tak boleh ijtihad, kita letakkan, kita angkat keyakinan kita tadi tu daripada 50% 70% kat sini. Kita pun sembahyang arah tu. Besok kita buat kompos. Salah lah ijtihad saya semalam, tak payah ulang, sah. Sebab kita telah berijtihad. Jadi bukan semua tak ijtihad. Dalam konteks-konteks yang seperti ini, nak tentukan kiblat dan sebagainya, kita kena ijtihad. Tapi kalau kita di bandar, tak boleh terus ijtihad. Jalan sikit, tengok jalan kita, jalan kita Melayu, tanyalah kan. Tapi kalau satu kampung tu tak tahu kiblat, walaupun dia Melayu, terpaksa lah kita ijtihad. Macam saya dulu, seorang naik terbang transit dekat Siam kan, dekat Thailand. Dekat Thailand lah, orang kata Siam, Thailand ni kan. Jadi waktu nak tanya waktu pun susah. Waktu kat mana nak tanya? Nak tanya kiblat pun susah. Jadi tengok nampak dah cerah sikit. Ni dah cerah kan, masuk dah isyarat pula. Nak nampak cerah sikit, dah masuk. Lepas tu nak tanya dah tak boleh. Anggap je lah, inilah kiblat.
ataupun kita tengok matahari naik sini, lawan dia arah sana. Betul tak betul cerita lain. Kita telah berijtihad. Jadi ada ketikanya wajib kita berijtihad. Macam ini, kita ada dua kain sarung je. Kita tahu salah satunya ialah ada titisan kencing, kan? Satu tu bersih, tapi kita lupa mana satu kain aku yang bersih ni. Pada itu kita tak perlu tanya mufti, mana dia tahu. Kita kena bersihat. Kita kena bersihat. Saya nak sembahyang ni, dua kain ada ni. Satu tu memang kotor, satu bersih. Takkan nak tanya mufti pula. Telefon mufti saya memang tak boleh jawab dia, kau jawablah sendiri. Kau agak-agak lah mana yang bersih, pakai. Macam tu caranya, itu caranya berijtihad. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Kemudian Rusyah okey, dan azimah. Okey, jadi itu skop perbahasan yang usul akam ialah sekitar hakim. Hakim di sini ialah Allah. Ya, bukannya hakim. Kita belajar usul fiqh. Kalau mahkum tu, mahkum fi, itu ialah perintah syarak tu. Kalau mahkum alai, yang dihukumkan ke atasnya ialah mukallaf kita ni, mahkum alai. Kalau hakim ialah Allah, Allah yang hakim. Itu hakim tidak maksud orang yang meletakkan hukum, yang menurunkan hukum. Jadi kita belajar ni dalam usul akam. Jadi kita belajar tentang al-hukmu, hukum. Kita kena belajar al-hakim. Siapa hakim? Allah. Kita belajar mahkum fi, mahkum alai, mahkum bi. Ini kita akan detailkan pada pelajaran yang akan datang. Okey. Kemudian mengenai hukum syarak, ditinjau daripada sudut hakikatnya. Hakikat hukum syarak tu, hukum syarak tu hukum Allah lah. Syarak tu syarak. Kalau disebut syarik, ialah Allah yang meletakkan syariat. Syarak tu syariat. Syarik ialah Allah. Kita belajar nanti secara detailnya. Kemudian ditinjau sudut hakikatnya, hakikat syarak tu. Kedudukan syarak tu macam mana? Syarak tu kedudukannya wajib diamal lah. Allah jadikan setiap kamu itu walikullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Allah letakkan syariat dan Allah letakkan dasar hidup. Okey, jadi kedudukannya, bentuk-bentuk syariat tu kita akan belajar. Mahkum fi saya sebut tadi, bentuk hukum. Mahkum alai, siapa yang kena hukum. Dalil yang menetapkan hukum juga. Dalil yang menetapkan hukum, apa dalilnya? Kalau kata sembahyang tu wajib, apa dalilnya? Puasa tu wajib, apa dalilnya? Kita akan belajar. Kemudian juga kaedah istinbat. Macam mana kita nak keluarkan istinbat hukum? Melalui ijtihad. Jadi macam mana kita nak mengeluarkan hukum? Macam Nabi SAW menceritakan, Nabi pernah kain dia kena apa? Kena mani. Jadi bila dia nak solat, dia kikis je mani tu. Dia tak basuh pun, dia kikis je. Dan dia pakai kain tu, dia sembahyang. Jadi macam mana kita nak ijtihad, nak istinbat? Adakah boleh apa yang dilahirkan daripada dalil ni? Maka istinbat, ulama istinbat, air mani tidak najis. Syafi'i bukan begitu juga. Kalau najis, tentulah Nabi basuh dulu kain yang kena air mani. Jadi istinbat tak wajib dibasuh kain yang kena air mani. Tapi Ustaz nak tanya. Ya, saya. Tentang air mani dan juga benda lain yang keluar daripada kubur ataupun dubur, ianya menjadi najis apabila melalui kubur ataupun dubur itu sendiri. Macam mana pendapat Ustaz? Air mani tidak jadi najis walaupun dia keluar kat kubur, tapi sesuatu yang lain daripada mani yang keluar pada kubur dan dubur, maka dia menjadi najis. Itu pun ada juga dipersoalkan. Ada lagi pandangan-pandangan, sebab dia bukannya dalil qat'i. Tak ada pun dalil
ada hadis ke Quran mengatakan keluar kubur dubur dia jadi najis. Ya. Maka orang Timur kan, kalau dia keluar dalam keadaan kering, tidak ada apa, macam kita makan. Sebab itu ada pandangan di Indonesia kopi apa namanya? Kopi yang dimakan oleh Musang tu. Apa dia ada namanya? Mahal harga dia. Kopi apa ya? Kita dah bincang dulu. Kopi luar. Kopi apa namanya? Luar. Kan? Jadi ada ulama mazhab Indonesia boleh makan sebab dia keluar berkesing. Macam mana dia makan, dia macam itulah dia keluar. Macam dekat gajah kan. Gajah kalau makan durian, keluar durian balik. Jadi belah durian tu makan. Sebab dia tak pun tak masuk najis dia dalam durian tu. Tapi ada kulit Ustaz. Macam kopi luwak tu pun dia keluar balik, dia ada tempurung dia keluar tu. Yalah, itu yang saya katakan tadi, tidak boleh kita pegang kaedah apa sahaja yang keluar daripada kupul dan dubur dia jadi najis. Sebab yang keluar jadi najis ni ialah apabila dia apa, macam juga kita nak tayamum. Kalau najis tu keluar, tak ada apa istilah, tak berjejer-jejer, tu bahasa Minang saya tu ya. Apa tak kena dekat tempat-tempat lain, maka boleh dia tayamum dengan batu saja. Tapi kalau dia dah macam ceret-beret kan, dah keluar, dah melimpah sampai ke apa, dia tak boleh dengan batu je, dia kena air juga. Jadi begitulah kaedahnya. Kita tak boleh guna kaedah apa saja keluar daripada kubur dan dubur maka dia punya najis. Mana benda tu boleh ditulis oleh ulama-ulama Nusantara Ustaz? Apa salahnya? Boleh ditulis. Macam mana hukum yang macam tu kita boleh baca dalam macam buku-buku yang ditulis oleh ulama Nusantara? Ulama Nusantara juga dia menakalkan pandangan pada orang lain. Bukan ijtihad dia pun. Tetapi pandangan itu belum diperincikan, belum dibahaskan. Masih ada ruang untuk kita memperincikannya secara ilmiah. Kan saya dah sebut dulu, ada banyak benda yang kita makam biasa, kita pegang je lah pendapat ulama-ulama dahulu. Tapi kalau nak dibincang di peringkat ilmiah, boleh, tapi jangan melibatkan orang awam. Macam saya kata doktor PhD yang Wahabi ni kan, dia belajar perbandingan mazhab semua, dibincang dalam masjid dan disuruh orang ikut cakap dia, sedangkan orang tu tak mampu lagi ke peringkat itu. Jadi tak sesuai lah kita nak bincang secara ilmiah. Macam saya baca Ibn Taymiyah, sehingga kalau orang tak faham Ustaz Osman ni Wahabi ke, saya baca Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sehingga orang yang tak faham dia kata Ustaz Osman ni Wahabi juga. Saya baca Daud Zahiri, apa lagi pendapat-pendapat. Saya juga rujuk kitab Albani, tapi saya tidak mengasingkan yang lain. Kalau Albani kata hadis sahih, saya buka juga takhrij hadis ulama-ulama lain, Sayuti dan sebagainya, Ibn Hajar Asqalani. Jadi secara akademik kita kena baca semua pendapat, secara akademik. Tapi secara amalan kita tak boleh pegang semua pendapat. Kita mesti ada pendapat yang telah ditarjihkan. Kalau orang awam mesti dah ditarjihkan menurut pendapat Asy-Syafi'iyah. Kalau kita mujtahid, kita boleh tarjihkan berdasarkan keilmuan kita. Tapi tak bolehlah kita pegang semua mazhab, ataupun tak boleh juga secara ilmiahnya kita terlalu tertutup sehingga tak boleh orang lain tidak boleh berijtihad. Ini kita dah bincangkan dalam kitab kita yang lepas kan. Okey, mana saya tadi? Sudah habis? Dah habis. Yang keempat yang ketujuh. Yang kelima sekarang ni, perbezaan kaedah fiqh dan usul ahkam, ataupun dalam bahasa Arabnya al-farqu bainal qawaidi bainal qawaidi al-fiqhiyyati wa usulil ahkam.
Al-farqu, perbezaan baina antara qawaidul fiqhiyah, kaedah fiqh, wa usulul ahkam. Kan kita belajar dulu qawaidul fiqhiyah apa dia, usul fiqh apa dia. Jadi ada beza. Sama juga seperti qawaidul fiqhiyah ada beza dengan usul ahkam. Apa beza dia? Okey. Fiqh merupakan ilmu yang berasingan daripada usul ahkam. Berbeza. Fiqh tak sama dengan usul ahkam. Ya. Sebab dalam usul ahkam tak belajar bab taharah, bab munakahat, bab muamalat, tak jumpa dalam usul ahkam. Ya. Jadi fiqh berbeza dengan usul ahkam. Begitulah juga qawaidul fiqhiyah dengan usul ahkam. Qawaidul fiqhiyah, kaedah fiqh al-umur maqasidiha, al-yaqin la yuzal bi syakki, contohnya ad-daruratu bil mahzurat, itu qawaidul fiqhiyah. Ya, walaupun qawaidul fiqhiyah itu terdapat dalam usul ahkam, tapi tak boleh disamakan. Sebab dalam qawaidul fiqhiyah tak ada usul ahkam. Tak ada bab pembincangan tentang sumber hukum, tentang al-hakim, al-mahkum fi, tak jumpa. Dalam usul ahkam kadang-kadang ada qawaidul fiqhiyah, tapi dalam qawaidul fiqhiyah tak ada usul ahkam. Jadi tetap juga sudut usul ahkam tidak boleh disamakan dengan qawaidul fiqhiyah, tidak boleh disamakan dengan usul ahkam. Apabila ditinjau sudut perbezaan, ya, kalau tak disamakan ada beza. Sememangnya terdapat beberapa perbezaan tertentu di antara qawaidul fiqhiyah dengan usul ahkam. Ya, jadi ada beza antara kaedah qawaid fiqhiyah dengan usul ahkam. Di antara perbezaannya ialah, pertama, usul ahkam ialah ilmu berkaitan kaedah atau metodologi yang digunakan oleh ulama fiqh untuk istinbat hukum syarak supaya tidak berlaku kesalahan. Jadi dia berkaitan dengan kaedah. Tapi bukan kaedah semata-mata qawaid fiqhiyah. Ini kaedah macam mana atau metodologi nak guna untuk istinbat. Jadi metodnya Quran dulu, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Ini dalam usul ahkam. Supaya tak silap. Tak boleh kita tak mengeluarkan hukum hanya pegang hadis je. Ini pun satu perkara juga. Ada kesilapan, terutama yang Wahabi ni. Dia kadang-kadang bergelumbang dengan hadis, dia lupa buka Quran. Kan? Contohnya, tapi ini bukanlah masalah hukum kan. Tapi hukum jugalah. Contohnya ada seorang ustaz tu, dia kata tak boleh zikir Allah. Sebab dalam hadis, semua hadis menceritakan kalau nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah ala. Jadi tidak ada zikir yang Allah saja. Ini hadis. Jadi kalau kita istimbat hukum, pegang hadis saja, betul lah. Tak ada hadis yang kata Allah, 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 tak ada. Tetapi bila kita buka Quran, ya, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fadhkuru, naklah kamu ingat, naklah kamu zikir Allah. Jadi dalam Quran tak ada pula Allah al-Azim, Allah al-Hakim, tak ada. Fadhkurullah dengan kalimah Allah je dah cukup. Nampak? Jadi kalau kita pegang, kalau kita nak keluar hukum, tengok Quran dulu. Quran kata bolehlah fadhkurullah, ingat Allah, sebut Allah, 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 boleh. Hadis memang tak ada, tapi Quran ada. Jadi Quran kata boleh, hadis kata zikir-zikir lain, maka seelahnya kita al-jam'u bainal Quran hadis, kita himpunkan. Jadi zikir Allah boleh berdasarkan Quran, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ini berdasarkan hadis. Jadi tidak timbullah kontroversi mengatakan tidak ada zikir Allah. Jadi dia satu ustaz tu dia Wahabi lah, ya, saya dari jalan senang, ya. Dia jadi senang sangat orang awam boleh pertikaikan dia punya istinbat dia. Tak baca Quran ke apa? Quran kata fadhkurullah, ingat Allah, sebut Allah. Tapi bila dia kata tak boleh, tak ada zikir kata Allah,
Zikir cuma yang lain, mesti ada sifat dia, ada mudhaf ilaihnya dan sebagainya. Jadi kita dalam usul ahkam, sebelum pergi hadis, Quran dulu, kemudian pergi hadis, pergi ijma', pergi qiyas, pergi masalah yang ikhtilaf, pergi pula lagi kepada tarjih, pendapat ulama dan sebagainya. Jadi usul ahkam dia lebih kepada metod, macam mana kita nak keluarkan hukum. Manakala ilmu qawaid al-fiqhiyah adalah kumpulan hukum-hukum syarak yang sama kategorinya disebabkan ada titik persamaan atau juga disebabkan terdapat ketetapan fiqh yang merangkaikan kepada kaedah tersebut. Jadi kaedah fiqh ialah dia satu kaedah yang disimpulkan daripada hukum syarak. Ya. Jadi bila banyak hukum syarak, kemudian diambil daripada hukum syarak tu keluar satu kaedah, dan kaedah itu terus menjadi pegangan untuk ditatbiqkan, untuk dilaksanakan, untuk diaplikasikan kepada hukum-hukum yang lain, termasuk juga hukum-hukum yang baru, hukum mendatang. Itu namanya qawaid fiqhiyah. Macam kita jumpa Quran, famanittura fi mahmasatin, siapa yang dalam keadaan darurat dalam keadaan kebulu, mahmasah, memang teruk sangat ni. Ya, kita ni kalau kita perut kita kosong, macam saya bila kena cerit berit, muntah belak, perut kita kosong. Bila perut kita kosong, pada kali itu yang makan, kita punya ada asid toksik dalam badan kita ni, dia makan organ kita, dia makan dia punya organ kita jadi nipis, dimakan. Itu yang sakit tu. Jadi kita kena makan. Jadi oleh kerana tak jumpa makan, akan menyebabkan kita sakit, akan menyebabkan kita nak berdiri pun tak boleh, tunduk sampai merangkak. Dalam keadaan kebulung itu, tiba-tiba nampak bangkai, sama ada bangkai yang halal dimakan, bangkai kambing ke apa semua, atau bangkai khinzir. Kalau kita jamah sikit, kita boleh menyambung hidup, boleh bangkit balik. Jadi siapa dalam keadaan begitu, famanittura, siapa yang terpaksa fi mahmasatin, dalam keadaan kebulung, ghaira mutajani fil ismin, tak ada cita-cita nak buat dosa. Bukan dia nak makan biji khinzir tu atau nak makan bangkai tu, tak ada niat pun. Ghaira mutajani lil ismin, fala isma alaihi, tidak ada dosa. Dalam ayat lain, ghaira baghi wala adin, tidak melampau. Fala isma alaihi, tidak ada dosa. Jadi ini ialah menceritakan tentang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, maka benda yang haram pun jadi halal, jadi boleh. Maka keluar daripada kes ini, keluar satu kaedah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Ini kaedah fiqh. Kaedah darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Jadi mana dapat kaedah ni? Ayat tadi. Setelah dapat kaedah ni, qawaid fiqhiyah ini, maka gunakan kaedah ni dalam kes-kes yang lain. Termasuklah kes qawi. Jadi benda yang dilarang, apa asalnya? Yang dilarang, orang lelaki tak boleh tinggal Jumaat 3 kali. Kan dilarang tu. Tapi kalau semua orang sembahyang Jumaat akan penuh sesak macam biasa, maka penyakit akan menular. Kalau menular, ni bukan main-main penyakit ni. Kalah bom Hiroshima, bom mana-mana, meletup dulu baru mati. Ini tak meletup, sedar-sedar je penuh hospital, sedar-sedar je mati sana mati sini. Maka sebab itu benda yang dilarang pun diharuskan. Dilarang meninggalkan Jumaat, harus sekarang ni, harus. Dilarang saf jauh-jauh, sekarang ni harus jauh-jauh. Dilarang tak bersalaman. La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tak halal orang Islam dia tak tegur siapa, tak bersalam, tak bagi salam 3 hari. Tapi sekarang ni kalau jumpa orang jauh-jauh, elok jangan jumpa orang, duduk rumah aje. Kan dilarang asalnya, tapi keadaan darurat. Maka ad-darurat tubil mahzurat. Ini memang kaedah fiqh. Kaedah fiqh itu datang daripada fiqh melahirkan kaedah, dan kaedah itu digunakan balik kepada semua persoalan fiqh
sama ada yang telah ada ataupun yang akan datang. Ini kaedah fiqh. Sekarang kita banyak guna darurat tubihul mahzur. Okey. Disebabkan ada titik persamaan atau juga disebabkan terdapat ketetapan fiqh yang merangkaikan pada kaedah tersebut. Jadi asalnya keburu tadi, tapi kita boleh guna macam-macam. Setelah wujud lahir kaedah, maka kaedah itu digunakan untuk perkara-perkara yang semacamnya, yang seumpamanya. Contohnya, kaedah yang berkaitan dengan khiyar. Khiyar ni pilih. Dalam muamalat, jual beli dan sebagainya ada khiyar. Justru itu, qawaidul fiqhiyah merupakan kaedah serta teori yang mengumpulkan masalah-masalah fiqh yang berbagai-bagai yang terbentuk hasil ijtihad ulama mujtahidin. Jadi masalah fiqh ni, jadi khiyar ni jumpa dalam masalah fiqh. Masalah fiqh ni lahir daripada ijtihad mujtahid. Antara lainnya, dia datang contoh qawaidul fiqhiyah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, Kitab Ashbah wan Nazair, karangan Ibnu Nujail Al-Hanafi. Jadi berbincang tentang kitab qawaid fiqhiyah, masing-masing mazhab ada kitab dia. Syafi'i pun ada. Kadang-kadang namanya lebih kurang sama juga. Kalau Hanafi ialah Ashbah wan Nazair oleh Ibnu Nujail. Kalau Maliki, nama tajuk kitabnya ialah Qawaid Al-Fiqhiyah. Kitab mazhab Maliki, kitabnya ialah Al-Furuq, karangan Imam Al-Qarafi Al-Maliki. Saya ada semua kitab ni, sebab bidang saya memang bidang fiqh dan usul fiqh. Jadi mazhab Maliki ini kitab dia. Kalau mazhab Syafi'i, Qawaid Al-Fiqhiyah mazhab Syafi'i, kitab dia ialah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ini karangan Izzuddin Ibnu Salah Asy-Syafi'i. Kitabnya tak ada tebal sangat nipis dia. Dah lebih kurang setengah inci tapi Izzuddin Salam ni terkenal sebagai Sultan Ulama. Gelarannya Sultan Ulama. Apa dia Sultan Ulama? Iaitu Sultan kepada ulama. Di antara karamah dia yang disebut, dia ni kalau bercakap keluar api di mulut dia. Dia punya karamah. Kita tak nafikan ulama-ulama yang wara, yang beramal dengan ilmunya, dia ada karamah. Dia ada karamah. Okey. Yang keempat, Qawaid Fiqhiyah mazhab Hambali. Kitab ini ialah kitab Tabsirah Al-Hukam. Tabsiratul Hukam. Jadi semua mazhab ada Qawaid Fiqhiyah dia. Jadi kalau kita nak mahir Qawaid Fiqhiyah ni, kita buat satu kajian Qawaid Fiqhiyah, perbandingan antara mazhab ataupun Qawaid Fiqhiyah perbandingan mazhab lah. Jadi kita kena baca 4 kitab ni dan buat perbezaan. Siapa nak buat salah doktor boleh. Ini tapi kena pakar kena pakar usul fiqh. Okey. Yang kedua, usul ahkam merupakan suatu dasar atau asas untuk istinbat hukum-hukum fiqh yang berbagai-bagai serta ia dapat dikaitkan antara satu sama lain. Jadi usul ahkam ialah dasar untuk istinbat, dengan maksud kalau tak ada usul ahkam, dia tak boleh istinbat, dia tak boleh nak melakukan hukum. Sebab dasar dia kena tahu apa dasar istinbat. Manakala qawaidul fiqhiyah ialah teori yang menetapkan kaedah umum yang mana di dalamnya menghimpunkan hukum-hukum fiqh. Jadi qawaidul fiqhiyah dia teori menetapkan kaedah. Apa kaedah umum? Banyak kaedah umum Jadi yang besarnya 5 perkara itulah. Yang saya sebut tadi al-maqasidiyah, ayakan bisyaqi, al-masyaqqatu tadil taysir, ad-darurat bil mazrurat, ad-darar la yuzal, ad-darar la darar wala dirar, dan sebagainya. Tapi banyak lagi pecahan daripada 5 ni sampai berpuluh-puluh. Tak silap Abdul Karim Zaidan, yang juga penulis kepada usul dakwah yang dicari oleh
Haji Syahrir, saya tak sempat cari lagi Haji Syahrir. Dia buat satu kitab Al-Wajiz fi Qawaidil Fiqhiyah, ya. Ringkas kitab tu, satu kaedah fiqh tu diurai dalam semuka 2 muka surat je. Dah telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya galakkanlah kalau sahabat-sahabat nak, sebab kaedah fiqh ni boleh diguna dalam semua keadaan. Ini kalau nak nak guna ni, tak perlu peringkat mujtahid boleh guna kaedah ni. Boleh guna dalam kehidupan kita. Kalau nak buku ni boleh, dia nipis je. Saya ingat tak adalah sampai puluh-puluh ya. Mungkin 20-30 itu lah, 25 gitu lah ya. Sebab dia tak berapa cepat sangat. Kitab ni, harga dia boleh cari. Kitab ni baru diterjemahkan. Okey, mana saya tadi? Yang ketiga, menurut pendapat Ibn Taymiyah, sebab itu bila kita bicara masalah fiqh, walaupun kita tak terima dari segi akidah Ibn Taymiyah, tapi dalam masalah fiqh kita kena rujuk juga dia punya kitab-kitab dia. Jadi bila saya sebut Ibn Taymiyah ni, jangan pula kata Ustaz Osman Wahabi. Seorang fiqh atau mujtahid, dia kena baca semua. Yang perlu diambil, kemudian ditarjih. Kita kena tarjih, tak boleh terima bulat-bulat je. Menurut pendapat Ibn Taymiyah, usul ahkam merupakan ilmu yang berkaitan dalil-dalil umum. Ini pendapat dia. Jadi usul ahkam adalah dalil-dalil umum. Dalil umum tu saya sebut tadi ialah masadir, sumber, bukan dalil makna teks, ya. Dalil makna sumber hukum, Qurannya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya dan sebagainya. Sedangkan qawaidul fiqhiyah pula ialah ilmu yang berkaitan dengan ibarat, atau ia merupakan penjelasan tentang hukum yang bersifat umum. Qawaidul fiqhiyah ialah ibarat. Ibarat. Contohnya, al-aslu fil ibadah al-man'u ataupun al-haram. Asal dalam ibadat ialah haram. Itu asal. Maksudnya kita tak boleh mereka-reka semayang subuh. Kenapa lah 2 rakaat? Penat-penat aku mandi, jalan kaki pergi masjid, 2 rakaat je semayang subuh. Kita tambahlah imam 4 rakaat. Tak boleh. Asal dan ibadat dilarang. Sehingga ada dalil yang mengatakan mensyarakkannya. Tapi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dalam muamalat ialah harus. Hatta yaridin nasu ala tahrimi. Sehingga ada dalil, ada hujah yang menunjukkan haramnya. Maka sebab itulah dalam muamalat, perbankan ke dan sebagainya, banyak kita pegang kepada harus berijtihad, harus. Tapi kalau ada dalil, tak boleh, ni ada riba, haram. Tapi asalnya harus. Semua makan. Kalau orang tanya, Ustaz, saya ada satu pokok dalam hutan, Ustaz, dia bukan pucuk paku, bukan pucuk ubi, tapi sedap, tak? Saya suka makan pokok ni. Apa hukumnya, Ustaz? Kau makan saya pun tak? Ada keracunan tak? Makanlah, halal. Asalnya halal. Yang haramnya kerana kalau datang penyakit, keracunan, memudaratkan, tak boleh lah. Itu dia, tidak memabukkan. Jadi asal sesuatu adalah halal sehingga ada nas yang mengharamkannya. Jadi mana dapat kaedah ni? Ini ialah daripada fiqh itu sendiri. Al-ibrah. Dia kata ibarat, ya. Apa tadi? Ilmu yang berkaitan dengan ibarat. Ibarat tu ialah keluar ibarat tu. Al-aslu fi apa tadi? Asal pada ibadat al-man'u. Ataupun al-aslu fil bid'i al-man'u ataupun al-haram, al-hurmah. Asal pada farash haram. Kaedah ni diguna apa? Diguna tentang perempuan. Ya. Jadi apa saja buat perempuan, nak bertubuh ke, berjimak ke, pegang-pegang ke,
dengan kalau berkaitan dengan faraj, maka hukumnya haram. Hatta yarid nasu ala, sehingga datang nas tentang tahlili, tentang halalnya. Jadi kalau dia kahwin halal lah, tapi kalau tak kahwin haram. Dia ajnabi, tak boleh. Doktor nak pegang faraj perempuan tak boleh. Tapi kaedah mengatakan ad-darra. Tak ada doktor perempuan. Kalau orang miskin nak bayar doktor perempuan, kena bayar belah-belah ribu nak bersalin. Kalau orang kaya tak apa. Jadi yang ada bila ke hospital kerajaan, ikut kerajaan, ikut tugas lah. Kalau kena doktor lelaki, tak tu lelaki lah, doktor perempuan lah. Jadi doktor lelaki keluarkan anak daripada rahim, pegang faraj perempuan tu, apa hukumnya? Itu asalnya haram. Tetapi ad-darurat tubihul mahzurat. Tak mana halalnya. Quran tak kata halal, hadis tak kata halal, ijma' pun tak kata halal, qiyas pun tak kata halal. Tapi kaedah fiqh menghalalkannya. Ad-darurat tubihul mahzurat, walakin tuqaddar biqadariha. Tetapi dikadarkan ikut kadarnya. Tak boleh lah doktor tu buka open A semua. Jadi tutuplah bahagian lain, bahagian tu je yang kena buka. Begitu juga kalau doktor lelaki nak bedah badan perempuan, perut ke, perut je dah buka. Jangan togelkan semua. Kan? Sebab darurat tu ada kadar dia. Macam tadi kita ke bulu makan babi sampai habis ekor, tak boleh lah. Dia makan ada kadar dia untuk hidup dia. Ini makan sedap, makan pula seekor. Jadi begitulah keadaan darurat. Dan Islam telah mengajar benda ni, sehingga semua hospital dia punya etika perubatan, etika kedoktoran ikut kaedah Islam. Kalau bedah kat tangan, buka kat tangan aja lah. Yang lain tutup. Islam yang mengajar tu. Semua hospital kafir ke, hospital apa ke, barat ke, Eropah ke, semua ikut kaedah Islam. Ikut yang darurat, tutup semua. Kalau bedah tentang payudara je lah, yang lain tak payah lah. Itu kaedah. Yang lain tutup. Mana saya tadi? 54 saya dah baca dulu. Okey, yang 54 Usul ahkam ialah penjelasan tentang masalah-masalah yang mencakupi di dalamnya berbagai dalil tafsili. Jadi usul ahkam ni apa saja dalil tafsili? Dalil-dalil yang memperincikan tentang fiqh. Apa dalil tafsili? Yang buat fiqh lah. Kalau buat akidah tak masuk tafsili. Itu beza. Lawan tafsili ialah akidah. Qul huwallahu ahad itu bukan dalil tafsili. Walladhi khalaqakum, Allah menjadikan kamu, itu bukan dalil tafsili. Itu dalil akidah. Okey. Jadi usul ahkam menjelaskan tentang masalah-masalah mencakupi dan berbagai-bagai dalil tafsili, yang mana daripada dalil tersebut berkemungkinan dapat diistimbatkan hukum. Daripada dalil tafsili keluar hukum. Aqimus solat keluar hukum. Wa atimul hajja wal umrata lillah keluar hukum. Buat umrah, buat haji. Manakala qawaid al-fiqhiyah pula ialah penjelasan berkaitan dengan masalah-masalah mencakupi di bawahnya yang khusus berkaitan dengan hukum fiqh. Jadi qawaid al-fiqhiyah kita bina satu ibrah, di bawahnya masuk hukum-hukum. Macam bila kita kata al-umuru maqasidiha. Satu perkara itu berdasarkan maksudnya. Maka keluar kat situ, di bawahnya hukum niat semayang, niat wudu, niat zakat, kena niat ke tidak, niat berderma kena niat ke tidak. Itu panjang cerita dia. Di bawah dia ada masalah. Mana yang wajib niat, mana yang tak wajib niat. Banyak tanya saya, Ustaz ke saya bayar zakat dengan online je. Akad pun tak ada, niat maknanya tak ada pun, main petik je, tak sebut pun aku bayar zakat. Sah, hukumnya sah. Pertama, niat tu tak semesti diatur saja aku bayar zakat. Yang kedua, benda yang kita beri yang memberi manfaat kepada orang, maka tidak perlu niat. Tak perlu niat dan tak perlu akad. Kita ada kereta, tiba nak minta tolong, Ustaz tolongkan pinjam kereta saya nak hantar isteri bersalin. Pinjamlah, tak payah pula saja aku meminjamkan kereta saya kepada kamu kerana Allah.
tak payah. Nak berderma kan, tak perlu dalam muka sedekah ke. Kalau nak wakaf kena niat lah kan, sebab perlu di register kan, perlu didaftarkan. Okey, jadi terbina satu kaedah, di bawahnya akan timbul masalah-masalah. Ini kita akan bincang nanti satu buku lain habis kitab ni. Kitab ni memang nampaknya kita tak boleh nak laju-laju tapi saya rasa dia ilmu yang baru. Ilmu yang apa? Yang apa, bila kita baca dia tak berulang. Macam kitab lepas kita baca banyak berulang. Tapi kitab ni kita masuk nanti dia akan terus jadi pada saya dia tidak akan buang masa walaupun kita makan masa banyak untuk kitab ni. Setuju kita baca secara detail kitab ni? Sebab dia menambah ilmu Okey, kita habiskan ni. Sebagai rumusan apa dia? Ini pun nak pengenalan. Ini baru pengenalan Saya tak boleh nak cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kita faham, dah faham boleh laju. Boleh, insya-Allah. Sebagai rumusannya, usul al-ahkam merupakan kaedah-kaedah yang menjelaskan berkaitan dengan metodologi yang perlu dilalui serta diikuti oleh ahli fiqh. Jadi ahli fiqh mesti melalui ilmu usul ahkam. Kalau tidak, dia bukan ahli fiqh. Walaupun dia habis mazhab Fadrain. Orang Rasmina habis mazhab Fadrain daripada kulit ke kulit, tapi belum ahli fiqh lagi. Sebab dia tak habis lagi usul ahkam. Kena belajar dah habis. Iaitu untuk mengistimbatkan hukum-hukum daripada dalil-dalil yang berbentuk tafsiri yang bentuk amaliah praktikal atau terperinci. Manakala itu usul ahkam. Qawaid fiqhiyah pula ialah kaedah-kaedah umum dalam fiqh Islam yang mana di dalamnya merangkumi hukum-hukum syarak yang berbentuk hukum. Qawaid fiqhiyah ialah mengeluarkan kaedah umum. Saya dah sebut tadi al-umum wa qasidiyah. Kemudian al-aslu fil ibadah, al-man'u, itu kaedah lagi dan kita akan letakkan pula masalah fiqh di bawah. Antara lain hukum tersebut selari dengan masalah yang telah pun berlaku. Jadi ada hukum yang terletak dalam masalah fiqhiyah yang telah berlaku, juga masalah yang akan berlaku. Juga masalah yang akan berlaku, macam masalah Covid. Ulama dulu tak bicarakan tentang masalah Covid, tapi mereka telah melahirkan satu kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi berlaku Covid, kita guna kaedah ni, yang mana ia terangkum dalam skop kaedah-kaedahnya. Dan banyak lagi lah benda-benda yang akan datang yang baru, yang kita sebelum kita nak putus tu Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian kita tengok pula istisna, tengok pula masalah mursalah, tengok pula syarh man qablana, aqwalus sahabi, kemudian kalau tak ada dah tengok kepada qawaidul fiqhiyah. Dan saya sebut tadi qawaidul fiqhiyah ni banyak membantu kita dalam kehidupan. Bila kita nak memutuskan satu perkara, kalaupun kita tak tahu dalil ataupun walaupun kita tak tahu apa barang kita nak memutuskan, tetapi bila kita mahir qawaid fiqhiyah, kita boleh memutuskan satu perkara tu, walaupun perkara dunia, walaupun perkara pentadbiran, urusan pejabat, kita putuskan berdasarkan kaedah fiqhiyah, maka kita punya tindakan tu akan lebih tepat daripada tidak menggunakan qawaid fiqhiyah. Maka sebab itu kita akan baca nanti fiqhiyah setelah kita habis. Untuk tanya Ustaz. Ya, saya boleh. Ustaz nak bagi tadi secara Ustaz lah tentang apa usul ahkam dan juga tadi qawaid fiqhiyah. Kalau saya boleh sampaikan dalam bahasa saya begini. Okey. Usul ahkam ni lebih menekan kepada aspek metodologi. Bagaimana hukum diambil berdasarkan kepada Quran, hadis dan juga qiyas. Ijma' qiyas. Dan lain-lain. Yang lain dia tulang dalam ahkam al-mufarrad. Kemudian yang apa nama tu, yang fiqhiyah dia pula, dia macam ada ibarah wa nazariyah bitatbiq. Kemudian teori dan ibarah pada aplikasi. Ulang balik sebab prinsip banyak. Ulang balik sebab terputus-putus. Ulang balik. Tak jadi apa ni? Kalau fiqhiyah tu dia merupakan macam kata ibarah dan nazariyah bitatbiq. Maknanya ibarah dan juga teori
pada aplikasinya yang dipilih. Boleh, tapi belum jamek lagi. Boleh lah, tapi belum jamek lagi. Dia sepatutnya kena ada boleh katakan al-ibarah al-nazariyah al-ma'khudun min qadiyatil fiqhiyah wa tatbiqiyah. Di satu ibarah yang bersifat teori yang diambil daripada masalah fiqh dan dilaksanakan. Baru dia jamek dan baru dia manik. Sebab ibarah tu tak boleh ambil ibarah pendapat Abraham Lincoln, ibarah pendapat orang, tak boleh. Ibarah tu ambil daripada masalah fiqh. Maka tercipta satu teori, satu teori fiqh, dan teori itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sama ada yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Okey, ada pesan lain? Tak ada ya? Okey, tak ada. Okey, saya rasa kalau ada kita boleh tanya masa kita menghuraikan ni, walaupun lambat sikit tak apa, sebab kita nak faham betul ni. Tak faham betul. Bila faham betul senang kita nanti di peringkat di ujung nanti kita akan cepat laju sikit. Kalau kita tak faham yang ni susah kita Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Jazana ni tak nampak muka, keluar dalam muka. Allah. Nampak. Okey, kalau tak nak apalah Okey, ada pun. Saya tak kenal orang baru ni. Okey. Saya orang baru Ustaz. Saya baru belajar. Ustaz, dari segi susunan tu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Atas sekali Quran, bawah hadis, bawahnya ijma'. Ya. Dia bukannya itu ikut susunan hierarki tu Ustaz. Okey, ini susunan hierarki ni. Bermaksud saya punya soalan, kalau Quran tak ada, hadis. Kalau Quran dah ada, hadis tak boleh mengatasi Al-Quran. Begitu ke Ustaz? Dia gini, kalau ikut hadis tu, kalau wahai Muaz, bila engkau sampai ke Yaman, ada masalah bagaimana engkau menghukum dengan Quran. Kalau tak ada Quran, hadis. Kalau tak ada hadis, aku berijtihad. Okey, kalau kita faham begitu seolah-olah mesti Quran dulu. Kalau tak ada Quran baru hadis. Tak ada hadis baru yang lain. Tetapi ini tidaklah menunjukkan hierarki yang seperti itu. Maksudnya, kalau dengan Quran dah memada dah menjawab hukum, pakailah Quran saja. Tetapi walaupun Quran ada, dalam hadis juga menyokong Quran ni, maka kita kena tengok Quran juga. Bawa Quran, kena bawa hadis juga. Okey. Jadi dia tidak terikat pada hierarki. Masalah mentarjih, saya dah sebut tadi. Ada mazhab tu Syafi'i mentarjihkan hadis daripada Quran. Ada mazhab mentarjihkan Quran daripada hadis. Jadi untuk keseluruhannya, keempat-empat ni sebab telah disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu, maka kita pegang empat-empat ni. Kalau dulu macam Mu'adh bin Jabal tidak tersusun lagi tentang ilmu fiqh. Dalil-dalil fiqh pun tidak tersusun. Tak ada orang kaji berapakah ayat hukum dalam Quran, berapakah hadis yang mengenai hukum dalam hadis. Jadi dipegang Quran dulu lah. Dah tak ada Quran berapa hadis. Tapi sekarang dah tersusun dalam Quran berapa ayat hukum, dalam hadis berapa hadis. Kalau belajar Bulughul Maram, mainlah dia tentang hadis. Dulu saya mengajar Bulughul Maram ni dalam radio Selangor daripada Semayang sampai Pak Hudud. Habis Pak Hudud dibuangnya saya. Habis dah Bulughul Maram sekarang orang lain dah dekat radio Selangor Jadi memang saya tak boleh komit lagi dengan program dia. Biasanya petang tak Isnin kata saya. Tapi kalau rajin boleh scroll saya punya FB, tapi tak tahu apa tu boleh dapat balik. Ataupun kita kena belajar balik kitab Bulughul Maram panjang tu Bulughul Maram tu tebal jadi sekarang ni dah ada dah. Belum lagi kita ada Bukhari, ada Muslim, ada Nasai, ada Tirmizi macamnya. Jadi kita tak payah tak boleh memadu dengan Quran saja tanpa hadis.
Tak boleh juga kita ada hadis saja tanpa Quran. Tak boleh juga. Semua kita bawa. Sebab itu saya dah sebut, kalau kita nak buat melahirkan satu tesis dengan kawan-kawan kita buat PhD, semua perkara mesti ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Kemudian baru datang yang lain. Jadi kita tak boleh pegang hadis saja. Kita kena bawa apa Quran kata, apa tafsirannya, apa hadis kata, apa tafsirannya. Itu pun kena datang. Ulama ni, mazhab ni kata bagian-bagian kekuatan hadis ni. Hanafi kata hadis ni tak kuat. Quran begitu juga, ulama ni pegang. Syafi'i pegang. Mazhab lain pegang Quran ni. Fa'an situ, fastaqimu lahu al situ. Tapi Syafi'i kata memang kuat, Quran kuat. Tapi Syafi'i tak pegang Quran ni, dia pegang hadis. Jadi artinya bukan berbentuk hierarki. Kita sekarang ni mesti menguasai semua bidang tu. Dan Quran kedudukannya 100% wajib diimani. Hadis begitu juga, yang mutawatirah, yang qat'i dalilnya, qat'i dalil, qat'i subut wa qat'i dilalah. Kita akan belajar istilah nanti. Cara dia subut qat'i mutawatirah, dan pengertiannya juga dalil, dan ambil dalil juga qat'i, maka kita kena wajib. Ijma', kesepakatan ulama. Kalau kita ada 4 mazhab, 3/4 jumhur, itu jumhur. Tapi kalau 4/4 ijma', semua 4 mazhab ni sepakat mengatakan sembahyang Jumaat hari Jumaat. Quran mana kata dah, tapi sepakat ulama hari Jumaat. Maka kedudukan sepakat ulama ni sama dengan Quran dan hadis. Tak boleh kita mempertikaikan ijma'. Begitu qiyas, qiyas 100%. Walaupun tak ada Quran dalam dadah, tapi dengan kaedah qiyas ada elatnya, maka meyakini haramnya dadah adalah 100%. Sebab dia sudah berada di maqam qiyas. Sumber qiyas. Jadi keempat-empat ni sepakat ulama inilah sumber syarak. Tapi kalau istihsan, ulama Hanafi kata contohnya paruh burung lah. Bila dia ambil air, kan, ambil air, kemudian di elang pula, kita dah didik dia. Bila dia sedut tu air, kemudian dia bawa ke cawan ataupun ke tempat bekas air, ambil sehingga penuh bekas tu. Dulu pakai bekas kan, pakai kulit tu, khirbah namanya. Boleh tak minum? Boleh tak minum? Agak-agaknya boleh minum tak? Kalau kita pegang kepada helang tu binatang yang haram, pemangsa, tak boleh kita makan, maka tentulah air liur dia haram. Betul tak? Jawab dia, betul tak? Betul. Tetapi mazhab Hanafi kata halal. Walaupun dia badannya haram, tapi dia cuma guna paruh dia untuk menghirup, menyedut air, kemudian dia tak bercampur dengan air liur dia. Tapi kepada kita campur lah kan, tapi pada mazhab kita tak ada. Maka dimasukkannya. Apa kaedah dipakai? Kaedahnya, pada pandangan manusia, air yang disedut oleh paruh burung tu, paruh tu bersih. Kemudian dia masuk dalam bekas, bersihlah air tu. Jadi kaedahnya, ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang Islam sebagai baik, maka di sisi Allah dia baik. Pada orang Islam, baiklah paruh tu. Paruh tu bersih je. Dia jadi najis apabila dia gagak kelang. Kelang dah tak gagak lah. Dia makan benda najis, masa tu najis lah. Tapi dia kita tak nampak najis kat paruh dia, digunakan paruh dia untuk ambil sedut apa, boleh lah. Jadi pandangan kita bersih. Bila orang Islam kata bersih, maka pada ia di sisi Allah dia anggap bersih. Ini namanya istihsan. Jadi kaedah istihsan ni ada dalam mazhab ada dalam mazhab Hanafi. Tapi mazhab istihsan, kalau kita nak tolak, okey, saya tak nak jadi istihsan, boleh lah, sebab dia Hanafi je pegang istihsan. Masalah mazhab Maliki pegang, kita tak pegang, boleh. Tapi kita pun kadang-kadang pegang. Contohnya penggunaan duit riba dalam bank kita. Kita boleh gunakan untuk kepentingan awam.
Ini bukan kaedah kita, ini kaedah Imam Maliki. Daripada duit itu digunakan oleh bank, pergi ke bank dunia, digunakan oleh Israel, lebih baik kita keluarkan buat jalan raya, kepentingan umum, tandas awam. Itu gunakan al-masalih al-mursal. Okey, saya ingat kata tu ya. Saya dah menjawab tadi. Okey, kalau tak ada, kita tangguhkan. Subhanallah. Saya nak tanya sikit, Ustaz. Boleh. Ya. Saya tengok dalam sekarang ni masa sukan dalam TV lah. Dia orang bukan Islam, tamu Kristian lah. Dia bila berjaya dan tu dia buat gini, kemudian dia buat gini. Maknanya dia bukan dengan cara kepercayaan agama dia lah. Tapi kalau orang Islam, dia tak buat gini, tak buat gini je. Alamak, kata masuk kau satu, dia buat gini. Apa hukum lah? Kalau itu namanya tu apa nama? Menyerupai. Okey. Okey, gini. Pertama yang buat 3 itu tak boleh lah ya. Itu memang Kristian lah. Yang buat ni saya tak tahu. Pertama kita tengok ini adalah budaya ke, isyarat menunjukkan menang ke. Kalau dia tak ada kena-mena dengan agama, tak salah lah. Tapi kalau buat begitu tu ada makna menyembah Tuhan dia. Jadi dia akan jadi syirik lah. Jadi untuk mengetahui itu kena buat kajian lah ya. Saya tak dapat jawab. Sebab pada pandangan saya buat macam tu hanya happy ya. Dia happy. Happy ni macam salah. Macam itu pun happy juga kan. Ya, ada happy buka baju lah. Jadi kalau setakat menggambarkan happy, dia gembira, dia masukkan gol. Itu kita anggap itu budaya je lah. Ya, dan tidak melibatkan akidah. Tapi kalau yang begitu ada makna dalam akidah, tak bolehlah kita makan. Man tasyabaha bi qaumin fa huwa minhum. Jadi apa lagi saya nak bercontoh ya. Jadi sama juga isyarat-isyarat kan. Kalau orang sekarang ni dipahami, kalau isyarat jari tengah mencarut kan. Kalau itu memang itu telah menjadi apa? Menjadi kefahaman, tak boleh lagi kita guna jari tengah tu. Ya. Walaupun dalam agama kita tak larang pun jari tengah. Tapi oleh kerana secara ra'yul am, pandangan umumnya, jari tengah tu menunjukkan cakap lucah atau mencarut, kita tak boleh amal lah. Jadi untuk nak tahu angkat macam ni tu sebagai haram ke tak haram, kena tengok dia, adakah dia dalam budaya ataupun tindakan spontan, ya, ataupun memang ada kena-mengena dengan black metal ke, dengan Kristian ke. Kalau ada kena-mengena, maka tak boleh lah. Itu untuk jawab soalan tu Datuk. Okey, kalau tak ada kita tangguhkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.